بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تلسمون إن شاء الله dalam kitab Hayat Nufus oleh Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. وقال نفع الله به لا تحسبن الدين بالدعاوي بل بخوف الله تعالى والزهد في الدنيا والسخاء والرغبة في الآخرة. Jangan fikirlah din agama ni dengan kita punya harapan. Kita harap macam nak jadi guru, so kita tempat bila kita jadi guru kita sudah jadi tempat agama ni yang sepatutnya. Agama ni bukan sebagaimana, bukan macam tu, tetapi dengan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan zuhud, menolak dunia ni daripada hati kita, wasakha, dan kita jadi orang senang nak memberi, tapi bukan dalam keadaan bukan dengan membazir juga. Kita boleh memberi masa, kita boleh memberi ilmu, kita boleh memberi duit, apa-apa yang kita boleh share untuk kita punya masyarakat. Waraghbatu fil akhirah, dan kita kena harap nak dapat hari kiamat tu dengan keadaan yang kita jadi seronok. Ar-raghbatu fil akhirah, kita mau pergi jumpa hari kiamat dan hari akhirat. Wan-niyah was-sidq, dan kita niat kita kena jadi niat yang baik. Bila kita nak belajar pasal agama ni, kita nak jadi orang agama, niat kita mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena jujur dalam niat ni. Wat-taubah, selalu kita bertaubat. Selalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab manusia ini memang orang yang bersalah. Kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia orang yang bersalah. Dan antaranya orang yang paling baik, orang yang lebih baik daripadanya semua ialah orang yang selalu bertaubat. Khairul khata'in at-tawwabun, yang selalu bertaubat. Wahris ala qira'atil Qur'ani fil laili wan nahar, dan kita kena jaga Al-Quran ni malam dan siang, khususnya bulan puasa. Puasa ni sekarang ni ada lagi 7 atau 6 malam untuk malam-malam terakhir. Kita kena jaga. Kita ni kena jaga Al-Quran malam siang di bulan Ramadan khususnya, dan seluruh satu tahun kita jangan membiarkan Al-Quran untuk bulan puasa sahaja. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata Allah ni bukan khas untuk bulan puasa, tetapi just encouraged to be read dalam bulan puasa. Tapi dalam satu tahun pun kita kena selalu jaga Al-Quran, fahami Al-Quran, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Sebab itu kita punya law. Orang Islam itu sebagai law kita, itu sebagai guide kita boleh pakai macam untuk menunjuk kita cara hidup di dunia ni, dengan cara yang sepatutnya. Walaysa ad-dinu bil lisan, dan agama ni bukan dalam kita punya lidah, sedap cakap, sedap ceramah, itu bukan agama. Yani agama dengan lidah sahaja tak cukup lagi, tetapi agama ni mesti mendapat ilmu daripada guru-guru yang ada salasilah, yang belajar betul-betul agama ni, orang yang guru-guru yang ikhlas. Dan bila dapat ilmu, kita kena amal dengan ilmu tu. Ilmu sahaja tak cukup. Macam disebut dalam satu ayat dalam bahasa Arab, ilmun bila amal kasyajarin bila thamar. Bila kita ada ilmu tetapi kita tak pakai, kita tak buat,
Tak ada praktis, tak praktis ilmu tu yang kita dah belajar sebagai pokok yang tak ada buah. Apa manfaatnya? Akhirnya kita potong pakai untuk kayu api. Itu je. Atau kita boleh duduk bawahnya sahaja tapi tak ada manfaat yang ada value daripadanya. wal aql wal qalb. Dan bila kita nak pakai agama ni, kita kena pakai dengan pandai. Bukan hafal sahaja. Orang yang curi, hukumnya kita potong tangan. So bila dia dapat orang yang curi, dia terus nak potong tangannya. Bukan macam tu. Kita kena faham situasinya, kita kena faham kenapa dia curi, kita kena faham ada banyak-banyak syarat untuk nanti kita nak potong tangannya. Mungkin dia curi sebab dia lapar. Kalau dia lapar, kita tak potong. Khususnya kalau dia curi sahaja untuk makanannya sahaja. Dia tak curi harga yang sangat besar. Dia untuk makanannya sahaja. So kalau dia macam tu dan memang dia lapar, so biarkan. Tak ada potong tangan kat sini. Hukum-hukum baru yang datang, macam hukum injection dalam bulan puasa, membatal atau tidak. So kita kena pakai akal kita punya akal, kita punya fikiran ni kena jadi pandai dengan tapi pandai tu mesti dalam agama Islam dengan usul-usulnya. Tak boleh keluar. Wal qalbi, dan kita pakai hati yang dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja-sahaja. So itulah agama. Bila semua komponen-komponen dikumpul, ilmu, amal, akal, pandai dalam agama, dan juga orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang pandai dalam agama, ada orang yang amalkan, orang yang sangat alim, tetapi akhirnya dia nampak kita boleh jumpa dia orang kafir, orang Kristen, orang khususnya yang ada PhD ni dalam agama. So tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sebagai itu kita tak boleh ikut. Walaupun dia masya-Allah punya mentality, punya PhD apa-apa, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia tak dapat. Macam mana saya jadikan orang tu sebagai sebagai leader untuk saya, sebagai contoh untuk saya. Best contoh untuk kita ialah Sayyidina Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya, tabi'in sampai zaman kita ni. Kita kena pilih orang yang sesuai dalam agama, orang yang kita rasa tenang. Kita rasa tenang nak ikut dia sebab dia tak tipu, dia punya zahir dia punya tu memang orang baik, orang saleh. Dengan husnuzan kita ikut orang-orang yang sebagai itu. Wasifatul hamidah, dan selepas orang ni mendapat semua konsep komponen-komponen ni, akhlaknya juga kena jadi akhlak yang baik. Dia dapat hidayah betul, dia pandai masya-Allah, dia alim, dia amal dengan dia punya amalan, dia punya ilmu, dia amalkan dia punya ilmu semua, dan juga akhlaknya kena jadi akhlak yang baik. Macam Nabi SAW, macam Siti Aisyah dikata, akhlak Nabi SAW ni sebagai Al-Quran, kan khuluquhu Al-Quran. So kita cuba insya-Allah menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, praktis Al-Quran, dan selalu membaca, fahami, amalkan, dan jadikan Quran ini sebagai contoh untuk kita. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an naj'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.